でももし生まれ変わったらことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Perjalananku dari negara kelahiranku menuju Bandar Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Back here in Brunei. How's your flight here? Alhamdulillah, it was so smooth. Alhamdulillah. Mira, I actually nasabarkan bawa Mira round Brunei lagi. Macam dulu. I know, I cannot wait to start this journey with you. Okay, jom. Assalamualaikum. Nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk blog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaharu adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese-Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media focusing on avant-garde, makeup and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unik mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat vlog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Pagi yang indah di bumi bertuah aku serikan dengan lawatan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Melihat seni bina bangunan ini dari luar, aku sudah dapat membayangkan bagaimana suasana di dalamnya. Melangkah memasuki dewan, aku cukup terpegun dengan keindahan seni binanya. Mewah, cantik dan eksklusif. Apatah lagi melihat koleksi yang dipamerkan, memang layak digelar pusat sehenti destinasi pelancongan Islam. Konnichiwa. Assalamualaikum. And hello. Welcome back to my Brunei 360 vlog, and I am Mira. This is Harani. And this is our first destination for this episode. We are at Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yes, and Mira mau tahu apa yang dimaksudkan di belakang istilah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah? Of course, I want to know. Okey, balai di sini membawa maksud gedung ataupun bangunan. Dalam erti kata lain, yang membawa maksud tempat untuk mempamerkan karya-karya seni. So, I'm going to bawa Mira around lagi untuk explore bangunan Balai Khazanah ni. So, let's go. Let's go. Berbagai maklumat penting aku perolehi dan ia akan kuabadikan dalam memoriku. Jika kamu menyukai apa yang kamu kerjakan, penat dan lelah tidak akan dirasakan. Yang penting matlamat dan apa yang kita inginkan tercapai. Misi menjejaki makam Dilubah meskipun banyak rintangan, namun akhirnya berjaya diterokai. Masih diliputi pokok-pokok yang menghijau di kiri kanannya, kedudukan makam Dilubah jauh dari hiruk-pikuk bunyi-bunyi kenderaan. Beberapa meter menyusuri jejambat, makam Dilubah telah dapat aku akses. Makam Dilubah adalah makam tempat bersemadinya Sultan Hussein Kamaluddin Sultan Brunei yang ke-16 yang memerintah Brunei selama 20 tahun dari tahun 1710 sehingga 1730. Makam ini dijaga dengan baik dan ia juga salah satu tempat yang selalu dikunjungi oleh pelancong. Okay, can you tell us where we are right now? Okay, masa ni kita ni berada di Makam Dilubah. Makam Dilubah ni terletak di atas bukit di Kampung Bunuta. Kalau kemari kita ni perlu menyeberang lagi menggunakan jambatan. Apa sejarahnya di belakang, di sebalik marhum Dilubah ni? Okay, marhum Dilubah ni ataupun Sultan Hussein Kamaluddin sewaktu zaman pemerintahan Baginda dah mengeluarkan mata wang yang digelar Pitis. Okay, kemudian Baginda ni juga naik tahta 2 kali.
Pada kali pertama, baginda menurunkan tahta diberikan kepada menantu baginda, iaitu Sultan Alauddin. Kemudian Sultan Alauddin itu lindung, baginda menaiki tahta semula untuk mengganti Sultan Alauddin. Kemudian baginda menurunkan diri lagi dari tahta kerajaan dan digantikan oleh menantu baginda juga, iaitu suas pertama, Sultan Omar Ali Saifuddin yang pertama. Okay. So kenapa ia dinamakan marhum di Lubak? Okey, kenapa baginda ni dinamakan marhum di Lubak? Pada kali kedua baginda turun tahta, baginda selepas itu bersemayam di Lubak ya. Kemudian setelah baginda lindung, baginda pun kena makamkan di sini. Jadi dari sana timbullah nama marhum di Lubak. Baginda digelarkan marhum di Lubak. That's interesting. Salah satu tarikan kepada pelancong adalah Kampung Tamoy. Boleh diakses melalui jalan darat dan jika ingin adventure, Kampung Tamoy boleh diakses menggunakan boat. Aku juga berkesempatan melewat Kampung Tamoy dan seperti biasa masyarakat sekelilingnya juga begitu ramah dan berkesudian menceritakan sejarah asal-usul Kampung Tamoy. Cerita awalnya Tamoy disebut Tamamur yang bermaksud gagah dan kuat. So that is the early story of kenapa kampung ini dinamakan Tamoy. Ya, betul Mira. Pasal kampung ini dia mengambil sempena nama pahlawan yang sering digelar sebagai hero di sini. Dan orang-orang kampung memanggilnya sebagai Tamamur. Tamamur. Mungkin perkataan Tamamur itu sering kali disebut dan dipertuturkan dan akhirnya dinamakan Tamoy. Maybe. Yeah, maybe. Jambatan yang banyak menyimpan sejarah, Jambatan Edinburgh juga termasuk di antara tempat-tempat yang ingin aku lawati. Sekali lagi aku berkesempatan untuk menjejaki jambatan yang dibina semasa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin. Diberi nama Edinburgh kerana mengambil sempena lawatan kali pertama oleh Duke of Edinburgh ke negara Brunei Darussalam. Alang-alang menyelusuri jambatan Edinburgh, aku meneruskan menyusuri tapak jambatan Rangas. Jambatan ini juga disebut dengan nama Clifford Bridge. Masih dapat diakses walau bagaimanapun sudah tidak lagi digunakan. Pada satu ketika dulu, jambatan inilah satu-satunya jambatan penghubung ke Bandar Seri Begawan.
Okay, Kai, can you tell me more about this bridge? Jabatan Edinburgh? Edinburgh namanya diambil sempena lautan pertama Duke of Edinburgh datang ke negara Brunei pada 1959. Wow, you mean the Duke himself came to Brunei? Yeah. That's amazing. Sehari mencari tempat-tempat bersejarah, aku turut melintasi kampung Bukit Salat. Penduduk di kampung ini dahulunya cukup ramai, namun begitu proses pemindahan dan pembangunan menjadikan kampung ini semakin mengecil. Terdapat juga beberapa peninggalan kubur-kubur lama dan batu nisan purba yang dipercayai wujud sejak awal 1940-an. Meskipun kampung ini tidak seperti dahulunya, namun memori dan sejarah-sejarahnya tetap menjadi satu kenangan yang abadi. Kunjunganku ke negara Brunei Darussalam kali ini amat bermakna. Meskipun singkat, namun aku amat berpuas hati dengan apa yang aku perolehi dan terokai. Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat baikku Kai yang banyak memberikan aku info-info yang bukan sedikit mengenai Brunei. Betul kata pepatah, memahami masa kini, kita harus tahu dan mencari masa lalunya. Begitulah sejarah dan aku amat bertuah kerana berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat yang selalu menjadi tarikan para sejarawan. Okey, apa yang dapat aku katakan, pengalaman menerokai tempat-tempat sejarah di negara ini pasti menjadi kenangan yang abadi. Seperti kata pepatah, kenangan adalah diari hidup yang kekal abadi. Bermula dari pusat sejarah, aku diceritakan oleh Kairani mengenai dengan sejarah Batu Tarsilah, Makam Bolkiah dan Makam Sultan Sharif Ali. Sejarah kampung air, Jong Batu, regata serta sejarah gerai jualan awal 80-an membawa ke 90-an turut disajikan. Turut menjadi kebanggaan rakyat Brunei adalah Tugu Jam, Lapau Lama, The Royal Wharf dan mercu tanda Dirgahayu 60. Museum Maritim mengongsikan banyak latar belakang pensejarahan. Aku turut berkesempatan mengetahui sejarah Pulau Cermin. Berkeluasan 1,166 km persegi di daerah Tutong, Kairani membawaku menjejak sejarah Pekan Tutong. Pekan Bangar yang sinonim disebut Green Jewel membawaku ke tapak industri getah, industri yang terkenal satu ketika dahulu. Seria Energy Lab, Museum Daerah Belait memberikan aku berbagai info yang padat dan setelah kepenatan, aku dan Kairani berehat sambil menikmati angin petang di Taman Rekreasi Luagan Lalak, Labi yang juga mempunyai ceritanya yang distinktif.
Masih banyak tempat-tempat sejarah yang ingin aku explore. Namun, masa tidak mengizinkan aku untuk lebih lama di negara ini. Walau bagaimanapun, aku sudah cukup bersyukur dan mendapat banyak pengalaman yang amat berharga.